Rekannya Muhammad Kuala Kedah. 5 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Di-Pertua atas peluang yang diberikan. Tahniah kepada Menteri dan Kerajaan kerana ini ialah satu pindaan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh sesiapa sahaja yang mengikuti isu-isu tentang wildlife trafficking dengan izin di Malaysia. Dan pada tahun lepas, ketika mesyuarat tahun lepas, pada bulan Julai, telah saya bangkitkan isu bahawa pemerdagangan hidupan liar inilah telah menyumbangkan kepada jadinya COVID. Antara punca terbesar terjadinya pandemik COVID. Dan saya bertanyakan tahun lepas, bila kita nak pindah akta ini? Tuan Di-Pertua, ini adalah masa yang telah lama ditunggu, masa yang tepat, tapi kalau nak kata tepat pun ada agak terlambat. Kerana sepatutnya telah lama kita bendung dan kita kawal pemerdagangan hidupan liar di Malaysia yang telah banyak mencemarkan nama Malaysia dan akhirnya telah melibatkan nama kita dengan tercetusnya pandemik COVID. Salah satu teori yang paling diterima tentang terjadinya COVID ialah bahawa ia bermula dengan dengan kelawar dan juga tenggiling yang diperdagangkan, kebanyakannya di Asia Tenggara. Dibawa ke China dan dilayan dan dibawa seperti non-living thing dengan izin, dengan benda yang tidak hidup. 30 ekor disumbat dalam satu bag. Haiwan ini berada dalam kurungan yang zalim begitu, yang begitu menekan. Mereka stres, mereka disitulah mereka hidup dalam keadaan cukup stres, tidak makan minum dengan penuh kencing dan najisnya. Dan sebahagian dari haiwan yang hidup ini kemudian dimakan oleh manusia ketika badannya telah dipenuhi oleh virus yang asalnya daripada rimba. Dan ini bukanlah kali pertama. AIDS dulu dengan chimpanzee, Ebola juga dengan chimpanzee, ini teorinya, dan selsema burung dengan burung liar, maka inilah masanya kita perlu kawal. Sebab kita perlu, dan saya bersetuju kita ketatkan kawalan, kita kena termasuklah perdagangan dalam talian, dan kita kenakan hukuman yang lebih berat, hukuman wang ringgit dan penjara yang lebih berat, penjara yang lebih panjang, kerana ini adalah satu bisnes yang cukup lukratif dengan izin. Cukup lumayan. Berapa nilai pemerdagangan haiwan liar di dunia? Dianggarkan oleh Interpol bernilai 90 bilion ringgit. Lebih 90 bilion ringgit setahun. Itu adalah satu rough estimate oleh Interpol. Dan wildlife trafficking atau pemerdagangan secara haram hidupan liar adalah salah satu daripada trafficking yang paling lumayan, yang jenayah trafficking atau jenayah merentas sempadan yang paling lumayan dan paling besar. Tapi risikonya sangat besar. Selain daripada kepada kesihatan awam manusia, maka kita perlu melakukan, kita perlu membina balik, kita perlu menggandakan undang-undang yang ketat, yang cukup baik untuk juga membina balik reputasi Malaysia. Pada tahun 2016 ada dikeluarkan laporan bahawa KLIA dan KL Kuala Lumpur adalah pusat pemerdagangan, pusat di bawah haiwan liar yang telah diseludup dan ditangkap dan dibawa secara haram. Antara pusat KL merupakan antara pusat pemerdagangan yang paling sibuk di dunia, pemerdagangan haram tadi. KLIA dikatakan sebagai pusat untuk membawa keluar haiwan liar tadi dengan kos yang lebih rendah, lebih murah. Dan ini telah cukup mencemarkan nama Malaysia sehingga CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, telah meletakkan Malaysia sebagai kategori A untuk pemerdagangan liar gading. Dan juga haiwan-haiwan lain juga kita disebut tinggi. Jadi ini yang tepat, cuma penguatkuasaannya. Saya minta supaya dijelaskan mengapa penguatkuasaan akta ini tidak dikenakan kepada Sabah dan Sarawak. Banyak laporan antarabangsa yang melibatkan pemerdagangan haiwan liar yang ditangkap di Sarawak. Dan mereka tak kena, dan itu saya merupakan satu kelompongan yang besar dalam akta ini. Selain daripada itu, Tuan Di-Pertua, sebab kedua sedikit saya, mengapa kita sangat perlu memperkasakan akta ini dan kemudian mengaplikasikannya, ialah kerana isu moral.
Saya petik kata Gandhi, Kuala Kedah. the greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated. Kuala Kedah. Sedikit. Sikit ya. Ketinggian atau kebesaran sesebuah negara atau masyarakat dan juga kemajuan moralnya dapat dilihat dengan cara masyarakat atau negara itu melayan haiwannya, dan haiwan liar perlu dilayan dengan lebih baik daripada yang telah kita lakukan selama ini. Kita tak cukup masa, tapi kita sebut jam peringkat jawatankuasa, zoo kita juga kena diperbaiki kerana sangat memalukan kalau dibandingkan dengan zoo negara jiran, terutamanya Thailand. Boleh saya? Kuala Kedah. Ya, silakan. Sedikit saja, Kuala Kedah. Saya juga ingin menanya Menteri, kerana kita tahu bahawa penguatkuasaan ini selalunya diletakkan di agensi lain seperti custom dan sebagainya. Dari segi kementerian, kekurangan kaki tangan dan pemantauan. Tetapi kita tahu bahawa custom dan juga penguatkuasaan agensi lain, mereka tidak menitik beratkan penguatkuasaan tentang wildlife trafficking. Jadi dia menjadi prioriti yang sangat rendah. Jadi ini adalah isu interagency dan ministry yang selalu dihadapi. Jadi apakah langkah-langkah kementerian untuk menjadikan isu ini custom itu lebih responsif dan mengurangkan isu-isu penyalahgunaan kuasa atau rasuah dan sebagainya yang menyebabkan Malaysia menjadi transit sehinggakan wildlife transit center seperti yang dibangkitkan oleh Kuala Kedah. Terima kasih Kuala Kedah. Terima kasih Tuan Ketua.